Jadi kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan ataupun tentang niat. Dan kita dah banyak hadis yang telah kita baca, antaranya hadis yang terakhir adalah hadis yang ke-8. Jadi pada malam ini kita sambung lagi hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-9, kitab saya muka surat 42-43. Masih lagi pada bab yang pertama, iaitu babul ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله hatta yarji'a atau kama qala. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, EJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang masih lagi ada pada kita lah nikmat kesihatan, nikmat ruang dan peluang yang waktu yang Allah berikan kepada kita hari ini. Jadi alhamdulillah, pada malam ini juga kita dapat bersama lagi dalam slot pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan ataupun tentang niat. Dan kita dah banyak hadis yang telah kita baca, antaranya hadis yang terakhir adalah hadis yang ke-8. Jadi pada malam ini kita sambung lagi hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-9, kitab saya muka surat 42-43. Masih lagi pada bab yang pertama, iaitu babul ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Jadi hadis kita baca pada malam ini hadis yang ke-9. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Daripada Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang kerana didorong oleh perasaan keberanian, berperang kerana hamiyah, dan berperang kerana memburu kemasyhuran. Manakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang supaya kalimah, iaitu agama Allah, menjadi yang tertinggi, maka dialah yang disebut berperang fi sabilillah. Jadi tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan tentang keikhlasan. Cuma kali ini hadisnya datang daripada seorang sahabat yang mana dia menceritakan, suatu hari ada seorang lelaki di kalangan sahabat ni datang tanya Nabi, nak kepastian. Dia datang tanya Nabi dengan 3 soalan. Sebab ni tuan-tuan, kita ni kena bertanya kalau kita tak pasti. Kita kena wajib bertanya kalau kita tak tahu. Fas'alu ahli zik in kuntum la ta'lamun, Allah sebut. Bertanyalah kepada ahlinya, pada orang yang mengetahui tentang perkara tersebut, jika kamu tidak mengetahui.
Jadi kewajipan kita, bila kita tidak tahu, kita tanya. Tetapi hari ni orang tidak tahu, dia bagi fatwa tu macam dia alim ulama, tuan-tuan. Berbeza pula. Zaman dulu tuan-tuan, orang tak tahu, wallahu a'lam. Malah Imam Malik berapa ratus soalan ditanya, beliau hanya boleh menjawab beberapa soalan. Selebihnya wallahu a'lam. Aku tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Hari ini terbalik tuan-tuan. Ulama tak jawab apa-apa lagi, orang awam dah komen habis dah. Dah bagi fatwa sendiri. Tuan-tuan hari ini. Baik. Jadi sahabat ni tuan-tuan, bila dia rasa ragu, dia rasa syak tuan-tuan, dia datang tanya Nabi. Iaitu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ditanya seorang lelaki. Iaitu yang pertama, anir rajuli yuqatilu syaja'ah. Ya Rasulullah, bagaimanakah hukum seorang lelaki yang keluar berperang kerana syaja'ah? Syaja'ah ni tuan-tuan maknanya dia berperang kerana sifat keberanian dia. Ada orang tuan-tuan berani pelik dia ni. Berani ni pelik ni tuan-tuan, sampai duduk saja tak boleh. Dia nak je dah. Ada tuan-tuan. Ada orang berani tuan-tuan, memang dia duduk tu dia nak bergaduh dengan orang saja. Baik. Jadi ada orang tuan-tuan kerana dia sifat berani ni tuan-tuan, dia asyik nak perang tuan-tuan. Nak berperang. Sebab itu kadang-kadang ni sifat ni bagus bila dikena tempatnya. Tapi tidak bagus bila dia salah tempat. Saya ingat lagi semasa saya belajar di satu negeri, pada hari Sabtu kami keluar tuan-tuan, ada seorang pemuda. Umur dia lebih kurang 20-an tuan-tuan. Jadi kami itu hari Sabtu memang ramai orang dekat kota, dekat tengah-tengah bandar ni. Bila ramai jalan tu, semua orang mengalih pandangan mereka pada satu tempat. Jadi saya pun pelik, kenapa semua orang tengok ke arah situ? Saya pun lalu sana, saya tengok, ada seorang lelaki yang betul-betul duduk depan satu kedai bata, jual kasut tu. Apa yang dibuat lelaki ni tuan-tuan, dia pakai baju lengan pendek dia tu, nampak ketiak dia tu dengan seluar jeansnya. Tangan kanannya ada pisau Rambo tuan-tuan, pisau Rambo. Dia buat apa tuan-tuan? Muka dia tuan-tuan penuh dengan cala, penuh dengan luka, dipanggil apa? Hirisan, potongan daripada pisau tersebut. Badan dia tuan-tuan tak ada yang kata kosong tuan-tuan, penuh dengan luka, ada yang masih lagi bernanah, ada lagi masih lagi berdarah tuan-tuan. Jadi orang tengok, lebih-lebih orang perempuan tengok, dia jerit tuan-tuan. Sebab apa? Duduk saja nampak orang lalu tuan-tuan, ditunjuk kat orang, dia ambil pisau Rambo, dipotong sikit tuan-tuan. Dia keluar darah ni. Muka dia penuh dengan cala tuan-tuan. Nak kata hebatnya tuan-tuan tak? Nak kata hebatnya dia ni. Pisau Rambo ni main potong macam tu tuan-tuan. Dan bukan luka dekat tangan sebelah saya tuan, penuh luka tuan-tuan, dekat perut pun penuh. Ada dipanggil luka, bekas luka tadi. Tapi dalam hati kata bodoh, betul tak? Kalau kata hebat sangat, pergi perang Palestin ke apa tak? Tapi nak kata tuan-tuan, ada orang jenis gila macam tu. Ada orang jenis kata ni, dia ni hebat. Baik. Jadi tuan-tuan, sahabat dia datang tanya, ya Rasulullah, apakah hukum orang yang berperang bukan kerana Allah, bukan kerana apa, tapi dia berperang kerana sifat dia ni suka perang. Dia kerana sebab dia berani tuan-tuan. Orang kata jangan pergilah, nanti mati. Dia lagi seronok tuan-tuan. Baik. Yang pertama. Soalan yang kedua ditanya lagi, ya Rasulullah, orang yang kedua dia berperang kerana hamiyah. Hamiyah ni tuan-tuan, dia berperang kerana dipanggil emosi, cemburu, fanatik, keluarga, suku, bangsa ataupun tanah air. Ataupun mula kita kata tuan-tuan, dia berperang kerana ala hamiyah ala kaumiyah. Maknanya dia berperang kerana kaum dia. Pantang kaumnya dihina, dia pun pergi tuan-tuan. Pantang kaumnya dihina, habis. Pantang kaumnya diusik tuan-tuan, tak kira kaum dia betul ke salah ke, dia pergi diperang dengan orang. Ataupun dia berperang hamiyah ala kabilah. Dia berperang kerana kabilah. Kerana kabilah dia. Kabilah orang Arab tuan-tuan, banyak kabilah dia orang. Ataupun dia berperang ala watani, dia berperang kerana negara. Tanah air dia. Baik, kita bincang satu persatu nanti. Tak boleh ke Ustaz? Sekarang sahabat tu tanya tuan-tuan. Ataupun dia berperang apa-apa saja di atas dasar fanatik ataupun dipanggil asabiyah. Bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Sebab apa saya sebut tadi, dia berperang kerana negara. Mempertahankan negara. Mempertahankan tak. Dia berperang kerana nama negara dia. Tuan-tuan, bukan kerana Allah, bukan kerana agama Islam, bukan.
Seperti mana orang kafir tuan-tuan, mereka berperang atas nama negara dia orang. Orang Jepun tuan-tuan, datang dengan bawa spanduk, dengan bawa bendera. Sama juga dia berperang kerana negara dia orang. Nak meluaskan negara ataupun nak memperkenalkan negara dia kepada orang lain. Baik. Soalan yang ketiga, Al-Thalith yuqatilu, iaitu riya'an, iaitu dia berperang kerana pasal riya' tuan-tuan. Jadi riya' ni tuan-tuan, seperti mana Imam Al-Ghazali sebut, riya' disebut ialah memperlihatkan amalan ataupun dia panggil memperlihatkan kebaikan dia di hadapan manusia. Diambil daripada diambil daripada perkataan ru'yah. Kan kalau kita nak masuk bulan Ramadan tuan-tuan, kita ada dua. Pertama, ru'yatul hilal. Kalau kita belajar fiqh, ru'yatul hilal maknanya melihat anak bulan. Yang kedua, puasa juga kita boleh dipanggil menggunakan hisab ataupun pakai pengiraan matematik tadi. Pengiraan hari bulan. Faham tak? Jadi ru'yah tu maknanya memperlihatkan segala kebaikannya di hadapan manusia. Ataupun mudah kita faham tuan-tuan, riak-riak ini ialah menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada hatinya supaya orang ramai melihatnya sebagai orang yang kuat pegangan agamanya. Itu mengikut Imam Fakhruddin. Ataupun Imam Al-Ghazali kata, iaitu memperlihatkan amalan kebaikannya di hadapan manusia ataupun menuntut supaya orang tengok dia ni hebat tuan-tuan. Itu riak. Dan riak ini tuan-tuan banyak disebut di dalam hadis. Antaranya kita pernah dengar satu hadis Nabi kata, iaitu Allah berfirman dalam satu hadis kursi, ana aghnas syuraka anis syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis kursi. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, aku bebas, Allah berfirman, aku bebas dari segala sekutu yang ada pada amalan yang dilakukan di mana dia mensyirikkanku dengan yang lain. Maka aku akan tinggalkannya dan sekutunya. Tuan-tuan, sesiapa yang melakukan suatu amalan kerana riak tuan-tuan, Allah kata aku tak perlu sebab aku ni kaya dah. Aku dah cukup dah. Tak perlu berperkongsian dengan orang lain. Dan siapa yang berbuat demikian tuan-tuan, Allah akan tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, ataupun seorang ulama bernama Qadi Iyad, dia kata, menurut hadis yang kita baca tadi, dia kata hadis ini membawa makna seakan-akan Allah menyebut, aku menolak amalannya, iaitu sifat riya itu adalah dalil kebodohan, pandangan yang teruk dan juga tanda buruknya amalan. Jadi nak cerita tuan-tuan, orang yang beramal kerana riak tuan-tuan, orang ini mengikut Qadi Iyad, dia kata orang ini orang bodoh, amalannya cukup buruk. Kenapa tuan-tuan Allah suruh dibuat, tiba-tiba dibuat kerana benda lain? Macam saya selalu cerita pada pertemuan kita bab yang pertama. Bibik tuan-tuan, kita pegang, kita bagi dia panggil apa? Kita ambil dia daripada negara dia. Lepas tu tiba-tiba tuan-tuan dia dengar arahan orang lain. Dia tak dengar tuan-tuan. Dia pergi kerja dengan orang sebelah tuan-tuan. Sampai bulan dia minta gaji dengan kita. Kerja kat rumah kita langsung dia tak buat. Dia pergi kerja dengan orang sebelah. Lepas tu tiba-tiba minta gaji dengan kita. Ini tak betul lah. Macam tu juga tuan-tuan, dalam amalan Allah menyuruh kita buat macam-macam perkara, tetapi kita buat bukan kerana Allah, tetapi kerana orang lain. Kerana orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi menzahirkan kerisauan terhadap amalan yang ada unsur-unsur riya. Apa yang Nabi sebut tuan-tuan? Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirk al-asghar. Nabi kata, perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Tuan-tuan, Nabi kata, aku ni paling risau di kalangan kamu ni adalah kamu melakukan syirik yang kecil. Sebab syirik besar tuan-tuan kita dah jelas. Syirik besar ni pergi sembah patung, sembah batu dan sebagainya. Sahabat tuan-tuan dia tak ada. Sebab mereka meninggalkan berhala mereka kerana nak bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kata, aku tak risau kamu melakukan syirik besar. Tetapi yang paling aku risau di kalangan kamu ni, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Yang paling aku risau di kalangan kamu ini, wahai sahabatku, apa dia? Iaitu
takut kamu melakukan syirik asghar. Itu syirik yang kecil. Lalu sahabat tak faham tuan-tuan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, qala riya'u, ya Rasulullah, sahabat tanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apakah yang kamu maksudkan dengan syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, qala ar-riya, Nabi kata itu riya. Yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah idza juziyal nas bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajidu indahum jaza. Nabi kata yang dikatakan syirik kecil itu adalah riya. Iaitu Allah berfirman, Allah telah berfirman, Allah berfirman pada hari kiamat nanti, pergilah kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amalan kamu kepadanya di dunia dahulu, dan lihatlah adakah di sisi mereka itu ganjaran dengan sebab amalan kamu. Tuan-tuan, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tuan-tuan, Nabi kata yang paling aku risau di kalangan kamu ialah melakukan syirik kecil. Sahabat kata, ya Rasulullah, syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Kami tak apa faham ya Rasulullah. Nabi kata syirik kecil itulah riya. Riya itu tuan-tuan apa? Menunjukkan amalannya di hadapan manusia. Menuntut amalannya di hadapan manusia supaya orang kata, oh dia ni bagus. Nabi kata apa lagi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu apabila pada hari kiamat tuan-tuan manusia berbondong-bondong datang kepada Allah nak minta ganjaran. Ya. Kita nak minta ganjaran daripada Allah. Nah, kita buat amalan tuan-tuan, kita mengharapkan ganjaran daripada Allah. Bila hari kiamat tuan-tuan, manusia berbondong-bondong datang. Sampai orang ni tuan-tuan, dia ni amalan banyak. Dia ingat dia mungkin dapat bonus ke tak? Gaji confirm dapat dah. Ni ganjaran lagi. Allah tuan-tuan halau dia. Idhabu ila alladhi kuntum tura'una fid dunya. Allah kata jangan minta dengan aku. Mau pergilah, pergi tempat yang kepada orang yang kamu memperlihatkan amalan hari itu kepada dia. Hari itu kamu solat contoh, orang ni ada kamu solat elok je dah. Pergi minta dengan dia, minta dengan dia. Pergi minta dia. Sebab kamu buat hari itu bukan kerana aku, tetapi kerana orang terlihat. Sekarang pergi minta dengan dia. Fanzuru hal tajidu indahum jaza. Allah tanya lagi, ada tak ganjaran yang kamu nak tu ada pada dia? Pergi minta dengan dia, jangan minta dengan aku. Sebab hari itu kamu buat satu amalan bukan kerana aku. Tuan-tuan, inilah yang paling merisaukan kita. Paling merisaukan kita. Baik. Jadi berbalik kepada hadis tadi, tuan-tuan, sahabat ni datang tanya 3 perkara. Pertama tentang, iaitu seorang lelaki yang berperang kerana sifat keberanian dia. Dia memang suka berperang. Sifatnya memang suka. Orang yang suka berperang, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, yuqatilul hamiyah. Itu dia berperang kerana fanatik, kerana asabiah, kerana kaum dia. Yang ketiga, dia berperang kerana riak, iaitu nak menunjuk-nunjuk bahawa dia ni hebat, wira negara dan sebagainya. Ayyu dzalika fi sabilillah. Yang mana satu ya Rasulullah di antara 3 ni yang dikatakan berperang di jalan Allah. Ni tuan-tuan, sahabat ni tahu tuan-tuan. Sebab berperang ni tuan-tuan, kita pergi perang sama ada mati ataupun hidup, tu saja. Mati tak hidup balik tuan-tuan. Jadi biarlah kita mati dalam keadaan Allah redha dan kita dimasukkan syurga. Sebab apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ila al-akhir ayat. Allah kata, Allah berfirman, jangan kamu menyangka orang-orang yang meninggal, yang mati di medan perang itu mati sia-sia, mati katak bahasa kita. Tetapi Allah kata bahkan mereka tak mati sia-sia, tak mati katak. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dan Allah memberi rizki kepada mereka. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan, orang yang meninggal, yang mati di medan perang fi sabilillah, yang dikatakan fi sabilillah, mati syahid, orang ini tuan-tuan martabatnya sangat tinggi. Tinggi tak tinggi tuan-tuan, Allah baginya syurga. Allahu Akbar. Sehingga dalam satu hadis tuan-tuan, dalam hadis lain Nabi kata setiap kematian itu, setiap orang yang mati itu pasti akan menyesal. Orang baik menyesal, orang jahat pun menyesal. Kita kata orang jahat memang patutlah dia menyesal sebab tempatnya neraka. Ya. Tapi Nabi kata semua orang yang mati itu pasti akan menyesal. Termasuk orang yang baik, orang yang dikatakan ahli syurga. Kenapa dia menyesal tuan-tuan? Kita kata logik lah, orang jahat tu dia mati, dia menyesal sebab dia tahu dah tempatnya neraka. Tapi bagaimana pula dengan orang yang baik masuk syurga dia menyesal? Ya, Nabi kata dia menyesal juga. Sebab apa?
Sebab dia kata, ya Allah, kalau aku hari tu berusaha lebih sikit, aku nak kalau boleh, tu syurga yang paling tinggi tuan-tuan, Jannatul Firdaus. Paling tinggi tuan-tuan. Tadi dia masuk syurga dah tuan-tuan, mungkin bukan Jannatul Firdaus. Tapi dia rasa, kalau hari tu aku duduk dunia hari tu, aku tambahkan sikit amalan aku, ibadat aku rasa tak duduk kat sini, aku duduk atas. Macam kita lah tuan-tuan. Sebelum dapat kerja, oh ya Allah, dapat kerja pun tak apa, apa-apa pun tak apa, yang penting dapat gaji. Ha tak? Alhamdulillah dapat kerja. Bila dapat kerja tuan-tuan, doa pula, ya Allah, aku hari ni duduk rumah sewa. Kalau boleh adalah rumah rumah sendiri. Tak apalah rumah kecil pun tak apa, yang penting rumah sendiri. Alhamdulillah Allah bagi rumah tuan-tuan. Bila dah ada rumah tuan-tuan, tengok orang sebelah besar lah pula rumah dia, 5 tingkat siap dengan lift lagi tak? Kita rasa lah tuan-tuan. Syurga tuan-tuan sama juga. Yang berada di tingkatan bawah tuan-tuan, dia rasa kalau aku hari itu lebih sikit, aku taklah duduk bawah, aku duduk atas. Tuan-tuan, mesti ada perbezaan. Tuan-tuan tak payah pergi jauh tuan-tuan. Kita naik flight. Naik flight tuan-tuan, dia ada economy class, dia ada first class, dia ada business class tuan-tuan. Sedangkan satu kapal terbang yang sama. Tapi tuan-tuan, pernah tak kita naik ketiga-tiganya tadi? Saya Alhamdulillah. Bukan nak tunjuk tuan-tuan, saya ada orang sponsor saya. Ada orang sponsor. Kebetulan masa dia nak sponsor saya tuan-tuan, tiket ekonomi dah habis. Yang tinggal first class tuan-tuan. Tuan-tuan. Dia kata, oh tak apalah ustaz, ni rezeki ustaz. Tuan-tuan, saya biasa naik ekonomi tuan-tuan, duduk dia orang layan tu biasa. Layan tak layan, duduk kejap lama tu baru dapat makanan. Tak? Tapi tuan-tuan, bila duduk first class, yang business class tuan-tuan, duduk tu lah kursi besar tuan-tuan, macam-macam remote ada tuan-tuan, TV ada, game ada. Ya Allah, macam kat syurga dah tuan-tuan. Baru duduk tuan-tuan, bayangkan pramugari datang tanya tu tuan-tuan, baru duduk. Nak makan apa tuan? Oi, tak sempat nak duduk tuan-tuan, baru nak letak bentuk kita dah. Datang tanya dah. Lepas kita minta air tuan-tuan, datang lagi. Tuan nak makan apa? Oh tuan-tuan, patutlah. Kalau ada duit tuan-tuan tak salah tak? Sebelum naik lagi tuan-tuan, bayangkan kita beratur kan. Kita beratur nak naik, nak check in semua orang. Orang ni semua beratur panjang ni tuan-tuan. Budak ke orang OKU semua beratur. Dia panggil first class dulu tuan-tuan. First class tu masuk tu, first class. Masuk tuan-tuan, putung line tu tuan-tuan. Masa timbang beg sama juga tuan-tuan. Kedah kami dah lambat tuan-tuan. Kami dah lambat. Oh lambat ni ya Allah. Orang dah berubuk-berubuk. Tiba-tiba kita tunjuk tiket kita tuan-tuan. Dia tak okey. Yang ni pergi belakang balik. Orang semua tengok muka kita. Tak? Padahal kita tak beratur pun tuan. Nak kata tuan-tuan ni kat dunia tuan-tuan. Satu kapal terbang tuan-tuan. Tapi taklah. Yang ekonomi tuan-tuan nak pergi depan tuan-tuan, dia tak bagi. Kalau kita naik Saudi Airline lagi lah. Dia ada 2 tingkat tuan-tuan. Tingkat yang bawah biasa, tingkat atas tu. Mewah tuan-tuan. Kalau kita duduk kat negara Arab lagi lah. Sebelum kita naik tuan-tuan, dia ada bilik khas dia. Bilik, dia panggil macam bilik. Bilik menunggu tuan-tuan. Kita biasa duduk tu. Bilik menunggu dia tuan-tuan. Ya Allah, segala nasi, segala makanan semua ada tuan-tuan. Kita tengok tu, ya Allah, nak makan apa ni? Pening kepala tuan-tuan, garu kepala. Ayam ada, kambing ada, semua ada tuan-tuan. Semuanya panas-panas. Tuan-tuan nak. Yang kita duduk kat bawah tu tuan-tuan tu, nak beli tu mahal, nak beli ni mahal. Last sekali minum air kosong. Nak tuan-tuan. Ni, martabat. Jadi tuan-tuan, Nabi kata setiap kematian itu pasti akan menyesal. Tak kira ahli syurga, ahli neraka. Dalam hadis lain Nabi kata, orang yang menyesal antaranya lah orang yang mati syahid, dia menyesal. Dia bukan menyesal, tamannya. Dia nak hidup balik di dunia ini tuan-tuan. Kenapa? Dia nak mati sekali lagi ketika di dalam perang. Tuan-tuan, kita tengok, mati perang ngeri tuan-tuan. Terpotong leher lah, terpotong tangan lah, ditusuk dengan tumbuk lah kat sini. Mati tuan-tuan. Kita kata, kalau kita lah tuan-tuan, tak nak lagi dah. Tetapi Nabi kata, antara orang yang tamanniyal, dia bercita-cita nak hidup balik. Orang yang dah mati ni, dia masuk syurga dah. Ahli syurga dia masuk syurga. Dia nak cita nak hidup balik. Dia nak mati apa tuan-tuan? Dia nak mati, kena mati, dibunuh di medan perang. Mati syahid. Diberi lagi tuan-tuan, sampai Nabi sebut 15 kali tuan-tuan. 15 kali kalau dia hidup balik, dia nak mati syahid lagi. Nak mati syahid lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak kata tuan-tuan, ganjaran, kurniaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid tuan-tuan, luar biasa. Sehingga Nabi kata tuan-tuan, bercita-citalah kamu nak mati syahid. Bukan suruh kita pergi perang tuan-tuan, bercita-cita. Sehingga kalau kita niat betul tuan-tuan, kalau kita mati di tempat tidur kita pun dianggap kita mati syahid. Sebab kita niat. Nabi dalam satu hadis Nabi sebut, baik.
Jadi tuan-tuan sahabat ni tanya, ya Rasulullah, yang mana satu dikatakan mati syahid? Mati kerana keberanian nak berperang, ataupun berperang kerana kaum dia ataupun bangsa dia, ataupun berperang kerana nak menunjuk-nunjuk kat orang, itu dikira sebagai perang fi sabilillah. Tuan-tuan ni jawapan Nabi. Nabi tak kata itu bukan, ini bukan. Nabi bagi satu jawapan merangkumi semua persoalan tiga tadi dan soalan-soalan lain yang akan ditanya nanti. Baik. Nabi tak kata yang mati kerana suja'ah itu, berani itu tak dikira. Mati hamiyah tak dikira. Tuan-tuan, Nabi tak jawab macam tu. Nabi jawab satu jawapan merangkumi tiga soalan yang ditanya tadi dan soalan-soalan lain yang berkaitan dengan jihad tadi. Apa yang Nabi kata? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fahuwa fi sabilillah." Iaitu Nabi kata, barang siapa yang berperang supaya kalimah itu, agama Allah, menjadi yang tertinggi, maka dialah yang disebut berperang fi sabilillah. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya ketiga-tiganya tak betul. Ketiga-tiganya tidak betul. Tetapi yang paling betulnya adalah dia berperang kerana nak menegakkan agama Allah. Kerana nak menegakkan agama Allah. Ataupun mudah kita faham, dia berperang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dikatakan, tuan-tuan, itu berperang pada jalan Allah fi sabilillah. Sebab itu tuan-tuan kata Ustaz sebut tadi berperang kerana negara, tak boleh ke? Kan ada satu hadis Nabi kata hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu separuh daripada iman. Tuan-tuan, ini bukan hadis. Ini bukan hadis datang daripada Nabi. Tetapi tuan-tuan, berbeza. Kita berperang kerana mempertahankan negara kita. Contoh, negara kita diserang tuan-tuan. Diserang musuh. Ketika itu menjadi kewajipan kita mempertahankan negara. Itu cerita lain. Yang kita sebut tuan-tuan, orang ni berperang kerana nak naik nama negara dia tuan-tuan. Bukan kerana Allah semata-mata. Tuan-tuan, maka orang ini menjadi sia-sia peperangan ataupun kematian dia. Sebab itu bila kita belajar tuan-tuan, pastikan kita letak Allah di hadapan. Sebab itu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali kata, orang Islam ni memang bertuah tuan-tuan. Setiap langkah dia, setiap tindak tanduknya diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkara yang biasa dibuat, dipanggil biasa adah, itu pun mendapat pahala. Contoh tuan-tuan, kita pergi kerja. Kita pergi kerja siang malam tuan-tuan. Pergi subuh, balik malam. Orang kafir pun sama, pergi kerja, balik malam. Mana? Pergi pagi, balik malam. Orang jahat, orang baik sama tuan-tuan. Tapi orang Islam diberi ganjaran. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia keluar kerana Allah. Dia nak cari nak nafkah yang halal, rezeki yang halal, dia bawa balik bagi bini dia tuan-tuan. Dia niat kerana Allah tuan-tuan, dapat pahala. Kita dah bincang tuan-tuan. Perkara adat itu boleh menjadi ibadah. Adat tuan-tuan benda yang biasa. Tapi benda biasa tadi tuan-tuan boleh bertukar, transfer kepada ibadah. Contoh mandi, itu dipanggil adat. Orang Islam mandi, orang kafir mandi, orang jahat mandi, orang baik pun mandi tuan-tuan. Semua orang mandi. Tetapi mandi tadi tuan-tuan boleh bertukar menjadi ibadah. Bila sebut ibadah, diberi ganjaran. Itu apabila kita niat. Contohnya kita niat mandi hari Jumaat. Kita niat mandi sunat ihram. Kita mandi sunat hari raya tuan-tuan. Masya Allah, dapat pahala. Sebab itu kita ni memerlukan ilmu, iaitu niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis yang pendek ini, yang pertama sekali, siapa yang berperang bukan kerana Allah, bukan kerana nak menjaga agama Islam dan bukan sebagainya tuan-tuan, maka orang ini dipanggil bukan berperang fi sabilillah, tak termasuk. Jadi sentiasalah tuan-tuan memperbaharui niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan, habislah hadis yang ke-9. Jadi kita pergi hadis yang ke-10. Malam ni kita dapat belajar 2 hadis, insya-Allah. Iaitu hadis yang ke-10 tuan-tuan. Wa an Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih.
daripada Abu Bakrah Nufai ibnu Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, apabila dua orang Muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada dalam neraka. Saya bertanya, wahai Rasulullah, itu balasan yang wajar diterima oleh orang yang membunuh. Tapi apakah pula dosa orang yang dibunuh? Baginda menjawab, sesungguhnya dia sangat berkeinginan untuk membalas dendam dengan membunuh sahabatnya itu. Muttafaqun alaih, mana hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Tuan-tuan, yang pertama, hadis ini masih lagi berada di bab yang pertama, iaitu berkaitan dengan keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap amalan. Yang mana tuan-tuan, hadis ini Nabi kata, idal taqal muslimani, apabila dua orang Islam saling bertemu di antara satu sama lain. Tapi pertemuan mereka ni bukan biasa-biasa tuan-tuan. Itu bisayfaihima, itu masing-masing dengan bawa pedang tuan-tuan. Masing-masing dengan bawa pedang. Rupanya mereka ni bergaduh. Bila bergaduh tuan-tuan, tak tahan jangan ambil samurai seorang satu tak. Aku pompang bergaduh tuan-tuan. Maka tuan-tuan, bila bergaduh ni, main pedang ni tuan-tuan, apa terjadi? Ada yang terbunuh, ada yang dibunuh. Maknanya ada yang mati, ada yang hidup. Macam mana pak mati seorang tuan-tuan? Jadi dia telah membunuh saudaranya. Jadi bila telah membunuh saudaranya, maknanya dia jadi pembunuh. Baik. Tetapi yang peliknya hadis Nabi sebut, Nabi kata fal qatilu wal maqtu finnar. Nabi kata orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, kedua-dua mereka ini masuk neraka. Sahabat pun pelik tuan-tuan. Sahabat kata, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Dia kata, ya Rasulullah, memang patutlah yang membunuh itu masuk neraka. Tapi bagaimana yang dibunuh, yang mati itu, kesian, dahlah kena bunuh, masuk neraka lagi. Tak, tuan-tuan. Pertama tuan-tuan, ingat, hukum membunuh ini adalah tuan-tuan dosa besar. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu ayat surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa tuan-tuan. Allah kata apa tuan-tuan? Wa may yaqtul mu'mina, siapa yang membunuh seorang mukmin, cukup seorang saja, muta'ammida, dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya jahannam khalidan fiha, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri surah An-Nisa ayat 93. Maknanya tuan-tuan, dengan membunuh seorang cukup. Orang mukmin, orang Islam, sama Islam tuan-tuan, dibunuh seorang tuan-tuan. Tak kira dibunuh letak racun ke, dia bawa parang ke, dia pergi pistol, ditembak orang ni tuan-tuan. Ingat, nyawa ini tuan-tuan cukup mahal. Nih ganjaran dia tuan-tuan, iaitu balasannya fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, iaitu balasannya masuk neraka api jahannam, khalidan, Allah sebut khalidan, kekal, fiha, selama-lamanya. Bukan setakat itu, wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepada mereka, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa addalahu azaban azima, dan Allah menyediakan baginya tuan-tuan itu azab yang cukup pedih, cukup dahsyat. Tuan-tuan nak cerita bahawa ni dosa membunuh seorang mukmin. Jadi tuan-tuan, sahabat ni bila dengar Nabi sebut, Nabi kata ada dua orang Muslim yang mana mereka bertemu di antara satu sama lain dengan membawa senjata bunuh, iaitu bawa pedang. Disebut dalam hadis ni bawa pedang tuan-tuan. Tak kira kita kat Malaysia ni dibawa keris, nak? Dulu zaman keris. Hari ni orang tak bawa keris, orang bawa pistol tuan-tuan. Tak kira pistol ke, tapi senjata membunuh, masing-masing nak membunuh. Tuan-tuan, tiba-tiba bila mereka bergaduh tuan-tuan, mati seorang. Nabi kata kedua-duanya masuk neraka. Yang mati masuk neraka, yang membunuh
Confirm dah masuk neraka. Sahabat merasa hairan. Kenapa kedua-duanya ya Rasulullah? Memang patut yang membunuh itu masuk neraka sebab dia buat dosa besar. Tapi kesian yang dibunuh ni. Dahlah kena bunuh masuk neraka pula. Tuan-tuan ni Nabi jawab. Nabi jawab apa tuan-tuan? Nabi kata innahu kana harisan ala qatri sahibihi. Kenapa yang dibunuh ini masuk neraka? Kenapa yang membunuh ini masuk neraka? Nabi kata kerana dia juga berkeinginan sungguh-sungguh. Ingin membunuh saudaranya tadi. Maknanya tuan-tuan, dia ni kalau dia ada tenaga, dia ada silat sikit, confirm dia bunuh kawan ini. Tapi disebab silat dia tuan-tuan, pergi bergaduh dengan tok guru silat dah nak. Bergaduh dengan tok guru silat. Dia ni tak pernah belajar silat. Tuan-tuan, silat hari bulan lah. Kena belasah mati tu. Jadi tuan-tuan, kedua-duanya tadi masuk neraka. Sebab apa? Ni, hati dia masing-masing berkeinginan membunuh saudaranya. Sebab itu tuan-tuan, bukan setakat bunuh. Bergaduh sesama Muslim pun tak boleh dosa. Antaranya dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi sebut apa? La yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Faman hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. Rawahul Abu Dawud. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Baik. Nabi kata tidak halal bagi seorang Muslim, seorang Islam bergaduh dengan saudaranya fauqa thalathin, lebih pada 3 hari 3 malam. Dalam hadis lain disebut thalathin layalin, maknanya 3 hari 3 malam. Faman hajara, siapa yang bergaduh sampai tak bertegur dengan saudaranya lebih pada 3 hari 3 malam, kalau dia mati ketika itu, tuan-tuan, Nabi sebut apa tuan-tuan? Famata dakhalan nar, kalau dia mati maka masuk neraka. Allahu akbar. Bergaduh tuan-tuan, tak bertegur siapa dengan saudaranya lebih pada 3 hari. Tuan-tuan, antaranya Ibnu Hajar menyebut, kenapa Nabi sebut 3 hari? Maknanya kalau kita bergaduh pun boleh bergaduh, jangan lebih pada 3 hari. Contoh kita marah, malas nak tegur dia ni, tengok muka dia rasa nak bergaduh macam tuan. Boleh, tapi jangan sampai lebih 3 hari. Maknanya hari pertama mungkin kita marah lagi, hari kedua mungkin kita marah lagi, hari yang ketiga memang marah lagi. Takkan hari keempat nak marah lagi. Kalau enjin kereta pun tuan-tuan, kalau kita dah tak hidup dia tuan-tuan, dah sejuk dah. Tak? Maknanya kalau kita marah ni tuan-tuan, lebih pada 3 hari 3 malam, maknanya dipanggil melampaui dalam pergaduhan. Benda sikit je tuan-tuan. Jiran sebelah buat rumah lebih tanah sikit je, contoh tak? Tak tuan-tuan? Ataupun jiran hari tu buat macam mana dah, dia baling bola, pak masuk rumah kita, kena lampu pecah tuan-tuan. Oh, mengamuk kita. Sampai tak bertegur tuan-tuan. Ingat ni hadis ni. Famata dakhalan nar, kalau dia mati ketika itu tuan-tuan masuk neraka. Allahu akbar. Hanya tidak bertegur saja antara sesama Muslim lebih pada 3 hari tuan-tuan, ni dosanya. Apatah lagi membunuh. Jadi tuan-tuan, Nabi kata yang membunuh tadi memang masuk neraka sebab dosa besar. Tetapi bagaimana yang dibunuh juga masuk neraka? Kerana Nabi kata yang membunuh, yang dibunuh tadi pun berkeinginan betul-betul, niat dia betul-betul nak bunuh orang tadi. Jadi kedua-duanya masuk neraka. Cuma persoalannya tuan-tuan, ustaz kalau macam tu tak boleh bunuh orang lah ustaz. Contohlah perempat datang ke rumah kita, dia ni orang Islam, kita kenal dia ni orang Islam, dia datang kita, kita nak bunuh, ustaz kata tak boleh masuk neraka nanti. Tuan-tuan, itu bab lain. Baik, sebab itu kena belajar. Bila belajar kita nampak. Ada satu hadis tuan-tuan, seorang sahabat tanya ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana faqad suila ar-rajulun ya'tihil insan, bagaimana seorang lelaki yang datang kepada kita lalu dia minta a'tina mal, lalu dia kata bagi duit aku, bagi harta aku. Maknanya perompak tuan-tuan, pencuri ataupun pencurilah masuk rumah kita. Dia datang kata bagi duit aku. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia tanya Nabi, macam mana ya Rasulullah? Takkan aku tak boleh mempertahankan diriku? Nabi kata la tu'tihi. Yang pertama jangan bagi dia. Sahabat dia tanya, ara'aita in qataltani? Kalau aku tak bagi ya Rasulullah, dia akan bunuh aku ya Rasulullah. Nabi kata kalau dia nak bunuh kamu bunuh dia balik. Bunuh dia balik. Ya Rasulullah, kalau aku ni ara'aita in qatalani, sekiranya aku terbunuh ya Rasulullah, ketika itu bergaduh tadi aku terbunuh. Nabi kata, kamu mati syahid. Fa in qatalta fa anta syahid. Kalau kamu terbunuh ketika itu, kamu dianggap mati syahid. Masya Allah. Bukan mati masuk neraka, tidak. Sebab apa ni? Kita mati kerana mempertahankan maruah harta kita. Sahabat ni tanya lagi tuan-tuan, ya Rasulullah, qala ara'aita in qataltahu? Ya Rasulullah, sekiranya aku dapat membunuh pencuri tadi,
Tak? Membunuh orang tadi. Jadi aku berdosa tak? Dalam kalau kita ikut, dosa lah bunuh orang. Tuan-tuan tengok hadis Nabi kata, in qataltahu fahuwa finnar. Sekiranya kamu dapat membunuhnya, dia masuk neraka. Kenapa tuan-tuan? Kenapa dia masuk neraka? Sebab dia buat perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Jadi nak cerita tuan-tuan, dalam bab mempertahankan diri, tuan-tuan, dia tak ada masalah. Dalam satu hadis lain tuan-tuan, Nabi sebut apa? Man qutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan dirinya tuan-tuan, dia dianggap mati syahid. Faman qutila duna ahli fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan ahli keluarganya, contohnya anak dizalimi, isteri bininya dizalimi, dia mempertahankan, dibunuh tuan-tuan, maka dia terbunuh tuan-tuan, dia dianggap mati syahid. Wa man qutila dunan malihi. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta benda dia tuan-tuan, dia mati syahid. Tuan-tuan kena ingat, mati syahid ini ada 3 jenis. Yang pertama sekali, mati syahid yang pertama dipanggil syahid fid dunya wal akhirah. Syahid di dunia dan syahid di hari akhirat. Maknanya orang ini keluar pergi perang dengan musuh Allah, lalu mereka syahid tuan-tuan. Tuan-tuan dipanggil mati syahid fid dunya wal akhirah. Dan mereka ni tak perlu dikafankan, tak perlu dimandikan, terus dikebumikan tuan-tuan, Masya Allah, dengan pakaian yang sedia mereka pakai tadi. Dan itu adalah mati syahid yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dipanggil mati syahid fid dunya faqat walaysa fil akhirah. Dia mati syahid, dianggap syahid di dunia saja, tetapi di hari akhirat tuan-tuan, dia tidak diiktiraf syahidnya. Itu bagaimana? Itu seperti mana golongan yang pertama tadi. Dia pergi perang dengan musuh Allah, mati syahid tuan-tuan. Mati syahid. Lalu tak dikafankan, tak dimandikan, dikebumikan dengan pakaian dia tadi. Macam golongan pertama. Tapi kenapa mereka ni tak diiktiraf di hari akhirat? Iaitu tuan-tuan, mereka berperang bukan kerana Allah, tapi berperang kerana apa? Kerana nak nama, kerana nak title, kerana mereka berperang kerana benda lain, bukan kerana Allah tuan-tuan. Maka mereka ini sia-sia. Hanya di dunia saja diiktiraf, tetapi di hari akhirat dia tidak ada. Baik. Golongan yang ketiga tuan-tuan, mati syahid yang ketiga, iaitu syahid fil akhirah faqat. Iaitu syahid yang diiktiraf di hari akhirat, tetapi dunia ini dia tak diikira. Tuan-tuan, golongan yang ketiga ini Imam As-Sayuti sebut ada 30 golongan, dan ada ulama kata 50 jenis yang mati syahid yang dikira mati syahid golongan yang ketiga ini. Contoh tadi tuan-tuan, orang yang mati lemas tuan-tuan, dianggap mati syahid. Orang yang mati semasa nak beranak tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu yang nak beranak tiba-tiba sakit perut tuan-tuan, dia meninggal ketika nak melahirkan, itu dipanggil mati syahid. Orang yang menuntut ilmu tuan-tuan, saya selalu baca hadis yang pertama, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang keluar daripada rumahnya semata-mata nak menuntut ilmu, maka orang ini dianggap fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ulama kata kalau dia mati ketika dia menuntut ilmu tuan-tuan, orang ini mati syahid. Tapi syahid ketiga ini tuan-tuan, pengurusan jenazahnya seperti orang lain, dikafan, dimandikan, itu tuan-tuan. Tetapi pahalanya di sisi Allah tuan-tuan, seumpama pahala berjihad fi sabilillah. Ulama kata ada 30, ada ulama lagi kata ada 50 jenis. Contohnya orang mati dalam runtuhan, orang mati kerana sakit perut tuan-tuan, tak kira lelaki perempuan, dia sakit perut tuan-tuan sampai mati tuan-tuan, maka ini juga orang dipanggil mati syahid. Baik. Jadi terjawablah bahawa kematian itu tuan-tuan biarlah dipanggil bertempat. Maknanya mengikut syarak. Jangan kita dipanggil mati katak. Mati katak maknanya pergi merompak duit orang, kena tembak dengan polis, mati. Maka tuan-tuan dalam mati, masuk neraka pula. Baik. Jadi kesimpulan daripada hadis yang kita ambil ini tuan-tuan, baca ini, antaranya tuan-tuan, sempat bagi satu cukup tuan-tuan. Membunuh itu adalah dosa besar. Sama ada kita membunuh orang ataupun kita nak bunuh orang tuan-tuan. Walaupun kita tak sempat lagi nak bunuh dia, ingat, dosa membunuh itu dosa besar. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat ini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan seterusnya. Apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.